Salam hujung minggu kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Gelombang haba yang melanda barat dan selatan Eropah tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda, dengan suhu dijangka meningkat di beberapa negara dan cuaca panas terik telah meragut ratusan nyawa serta mencetuskan kejadian kebakaran hutan, lapor agensi Xinhua. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Britain memberi amaran negara itu perlu bersiap sedia menghadapi suhu sekitar 40 darjah Celsius di beberapa kawasan pada minggu ini. Setakat ini suhu tertinggi pernah direkodkan di Britain adalah pada sekitar 38.7 darjah Celsius pada Julai 2019. Sementara itu, saluran berita Perancis BFM TV pada Isnin melaporkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Cuaca di barat Perancis mengeluarkan amaran panas melampau dan suhu dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Kementerian Kesihatan Sepanyol pula memaklumkan pada Isnin bahawa 510 orang maut pada minggu pertama musim kemarau dan cuaca panas mencecah 45 darjah Celsius melanda beberapa bahagian negara itu. Golongan tua paling teruk terjejas akibat musim kemarau dengan 321 daripada 510 mangsa berumur 85 tahun ke atas. Perkembangan terkini menunjukkan gelombang haba yang melanda Portugal dianggarkan meragut 1,063 nyawa antara 7 hingga 18 Julai menurut Kementerian Kesihatan negara itu. Kadar kematian meningkat di tengah-tengah gelombang haba terburuk pernah melanda Portugal dengan suhu tertinggi mencecah 40 darjah Celsius pada Julai. Menurut data dikeluarkan Institut Alam Sekitar ICNR semalam, gelombang haba itu turut mencetuskan kebakaran hutan hingga memusnahkan 45,467 hektar tanah hanya dalam tempoh 13 hari sahaja. 2 anggota bomba dan seorang penduduk tempatan turut terkorban dalam kebakaran, manakala lebih 135 lagi cedera. Perdana Menteri Britain Boris Johnson membuat penampilan terakhir di Parlimen pada Rabu dengan situasi gamat sorakan dalam kalangan ahli Parlimen ketika mengucapkan selamat tinggal. Week, Mr. Speaker, probably, certainly, will be. Pada sesi terakhir soalan Perdana Menteri, Johnson mempertahankan kedudukannya selama 3 tahun penuh kontroversi ketika memegang jawatan itu daripada isu vaksin, Brexit, COVID-19 ke konflik Ukraine. Beliau turut memuji calon yang berjuang untuk menggantikannya ketika menangkis serangan pembangkang dalam sesi itu. Dewan Rakyat berehat seketika sempena musim panas dan pemimpin baharu ditetapkan untuk diumumkan apabila ia bersidang semula pada 5 September depan. Johnson, 58 tahun berkata tempoh ketika berada di pejabat adalah perkara teristimewa dalam hidupnya. Katanya beliau turut berjaya mengubah demokrasi dan memulihkan kemerdekaan negara. Saya membantu untuk membawa negara ini mendepani wabak dan membantu menyelamatkan negara lain daripada kebiadaban. Misi berjaya dicapai, katanya. Opposite, Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Pada 7 Julai lalu, Johnson mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Meet Overture, the world's fastest airliner, optimized for speed, safety and sustainability. It's about time. Bertempat di pameran udara antarabangsa Farnborough, syarikat pengeluar pesawat boom supersonik mendedahkan rekaan terbaru pesawat penumpang termaju dan bakal menjadi pesawat terpantas di dunia. Pesawat yang dinamakan sebagai Overture itu mampu membawa penumpang seramai 65 sehingga 80 orang. Kelajuan tertinggi yang boleh dicapainya pula
adalah selaju Mach 1.7 iaitu 2080 km sejam. Kelajuan itu mampu dicapai menerusi tujahan daripada 4 enjin jetnya yang dipasang 2 unit di bahagian sayap kiri dan kanan. Apa yang menarik, Overture bakal menjadi pesawat penumpang komersial terpantas yang akan menggunakan 100% bahan api bio iaitu Sustainable Aviation Fuel. Syarikat tersebut mengumumkan pengeluaran Overture akan bermula pada tahun 2024 nanti dengan ujian penerbangan pertamanya dijadualkan dalam tahun 2026. Pesawat tersebut dijangka akan beroperasi sepenuhnya sebagai pesawat penumpang komersial pada tahun 2029 akan datang. Presiden Joe Biden pada Jumaat lalu mengadakan pertemuan dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud di Bandar Jeddah. Biden tiba di Arab Saudi dari Israel sempena lawatan sulungnya ke negara Arab itu sejak menjadi Presiden Amerika Syarikat tahun lalu, lapor agensi Anadolu. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah disambut oleh Emir Mekah Khalid Al Faisal. Pada hari yang sama, Biden turut bertemu putera mahkota Saudi Muhammad Salman. Lawatan Biden ke Arab Saudi adalah persinggahan terakhirnya setelah beliau melawat Israel dan Tebing Barat. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyuarakan sokongan terhadap penyelesaian dua negara bagi merungkai konflik Israel-Palestin dan berikrar memberikan bantuan $300 juta kepada Palestin ketika singgah di Baitul Laham, Tebing Barat pada Jumaat lalu. Sebelum berlepas ke Arab Saudi pada sebelah petang, Biden turut mengunjungi Abbas di Istana Presiden Palestin di Baitul Laham. Now as President of the United States, my commitment to that goal of a two-state solution has not changed in all these years. Matlamat pembentukan dua negara seakan terlalu jauh, manakala penghinaan seperti sekatan pergerakan atau perjalanan atau rasa tertekan akibat bimbang terhadap keselamatan anak-anak adalah sesuatu yang amat mendesak, kata Biden pada sidang akhbar bersama-sama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Baitul Laham. Bagi menangani masalah di Baitul Maqdis, Biden berkata bandar itu menjadi tumpuan terhadap wawasan kebangsaan bagi kedua-dua entiti iaitu Israel dan Palestin, dengan Jordan terus bertindak sebagai penjaga tempat suci berkenaan. Sambil mengulangi beberapa ketetapan antarabangsa serta penyelesaian dua negara di sepanjang sempadan 1967 sebagai asas proses damai, Abbas menggesa Biden membantu mengukuhkan kembali tunggak berkenaan. Beliau juga menegaskan bahawa kunci untuk keamanan dan keselamatan di rantau ini bermula dengan mengiktiraf negara Palestin, membenarkan rakyat Palestin mendapatkan hak sah mereka sejajar dengan ketetapan antarabangsa. Sebelum Baitul Laham, Biden melawat Israel pada Rabu yang menjadi destinasi pertama rangka lawatannya ke Timur Tengah. Beribu-ribu penduduk Palestin mengadakan bantahan di Tebing Barat dan Semenanjung Gaza membantah lawatan Biden ke Israel dan wilayah Palestin serta dasarnya yang didakwa berat sebelah berhubung isu Israel-Palestin. Sementara itu, Hamas, kumpulan yang memerintah Semenanjung Gaza, membidas lawatan Biden yang dianggap sebagai tiada sebarang perkara baru membabitkan Palestin selain cuba menyerlahkan sikap berat sebelahnya terhadap visi Israel. Zoox, firma teknologi kereta pandu sendiri yang dimiliki oleh Amazon.com, mengeluarkan kenyataan pada hari Selasa lalu bahawa ia sedang bersiap sedia untuk melancarkan perniagaan robotaksinya. Menurut pihak Zoox, kenderaan tanpa pedal atau steering itu memenuhi peraturan
Undang-Undang Persekutuan Amerika Syarikat dan telah memohon permit di California untuk sesi uji pandu. Kenderaan Zoox yang dipanggil VH6 mempunyai ruang untuk 4 orang penumpang dengan 2 kerusi menghadap satu sama lain. Ia dihasilkan di kilang Cato Zoox di Fremont, California, sebuah bandar di mana turut terdapat kilang kereta Tesla. Jesse Levinson, pengasas bersama dan ketua pegawai teknologi Zoox, memberitahu Reuters bahawa kelembapan ekonomi semasa tidak menjejaskan syarikat dan Zoox akan meningkatkan bilangan pekerjanya kepada 2,000 orang tahun ini berbanding 1,400 orang pada awal tahun. Sebelum ini, kebanyakan syarikat teknologi panduan sendiri dengan kereta tanpa steering atau pedal telah memohon kepada Pentadbiran Keselamatan Lalu Lintas Lebuh Raya Kebangsaan atau NHTSA Amerika Syarikat untuk mendapatkan syarat pengecualian, tetapi Zoox sebaliknya memilih untuk mendapatkan perakuan sendiri mengikut Piawaian Keselamatan Kenderaan Motor Persekutuan atau FMVSS yang memberikan standard yang lebih tinggi di mana ia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan kenderaan itu. Which there are very many. So we built this ground-up architecture from the very beginning to comply with the FMVSS, and the self-certification is an attestation. We've actually done all the work to show that we've done that, including all the documentation, all the testing that goes along with that. Pengecualian NHTSA biasanya menghadkan bilangan kenderaan yang boleh dikeluarkan serta tempoh had pengeluaran yang dibenarkan. Sembilan panel hakim Mahkamah Perlembagaan Indonesia pada Rabu menolak semakan kehakiman terhadap Undang-Undang Narkotik Negara yang akan membuka jalan untuk membenarkan ganja bagi kegunaan perubatan. Pada 2020, 3 ibu kepada kanak-kanak mengidap cerebral palsy atau CP yang disokong oleh masyarakat sivil memfailkan semakan kehakiman terhadap Undang-Undang Narkotik yang ketat di negara itu dengan alasan ganja boleh digunakan bagi merawat gejala penyakit. Kumpulan hakim itu berkata penyelidikan yang ada tidak mencukupi sebagai justifikasi bagi membolehkan keputusan memihak kepada plaintiff. Bagaimanapun, panel hakim menggesa kerajaan menjalankan penyelidikan segera mengenai penggunaan terapeutik narkotik. Semua plaintiff menyifatkan pengharaman narkotik sebagai pelanggaran perlembagaan hak rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan manfaat daripada pembangunan sains dan teknologi. Negara Asia Tenggara itu memiliki satu daripada undang-undang anti dadah yang paling ketat di dunia, dengan hukuman memiliki atau mengedar sejumlah besar narkotik adalah termasuk penjara seumur hidup dan hukuman mati. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.